A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa lagi. Ni apa nama? Ni tomak masukkan dalam tabung. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. So Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur ya, tahniah pada mereka yang dapat hadir pada pagi ni. Oh, siapa ni? Yang pertama siapa tadi? Yati Rasul ke? Kamisah Rasman. Kamisah Rasman orang pertama yang respon. Lepas tu Yati Rasul, Siti Khadijah, Jebon nombor 4, Nuraini Abdul Karim, Sabri Dasdas, Joha Joib, ya. Lepas tu Jannatul Nisa ni top 10. Jebon top 10 juga. Jebon. Allahumma salli Muhammad. Ya, diikuti oleh Zulfarid, Badul Alam, Nur Azimah Yusuf, Cik Nun Abu Bakar, Azza Amran, ya. Nuraini Abdul Karim dah sebut tadi, Hafiz Surafi. Lepas tu ayat tahniah Joha Joib dah segar subuh, ya. Muhammad Azlan Abu Talib, Lita Welita, Wong Jowo pun top 20. Rafi'ah Selamat, Jelepah Kepah, Hafiz Ahmad, Ina Zalina. Ni orang-orang yang setia dengan program kita ni. Rashidah Syamsuddin, Siti Afsakula tu dia, ya. Zalina Jamal, Nurizan Sulaiman dari Singapura pun dah ada. Terima kasih. Hanifah Ahmad, Sharifah Azizan, Rafidah Hassan, Rosmis. Ini jangan jumpa tu. Fazlina ada. Kak Sab Hussein, Samsinar Saad, Syuhada Zaidin, Suwarti biasa juga. Asmarana Kak Cik memanglah, ya. Mimin Muman, ini pun jarang ni. Mimin Muman jarang ni, ya. Oh, dari Indonesia ni, ya. Wah, dia kata saya abang handsome. Puh, bahaya tu. Akila Nur Firdaus, Joha Hasan, Rosie William Z, Nurizan, terima kasih dah share. Terima kasih Nurizan. Dia orang Singapura ni rajin like dan share. Please do guys, like dan share kepada 10 geng, 10 kumpulan kita, ya. 10 grup. Robis RA, Zaim Hadi Meskam, ya. Mesra Harun, Kamaliah Yusof, ya. Soalan tak terbaca cepatnya. Lepas tu Hamidah Abdullah, Sifti Afsakula Ditawa dah sebut, Khalijah Sairan, Nur Hayati Syarif, Ma'oi, ya. Lepas tu Rosdi William dah sebut tadi, Nurliza Ismail, Yusof aja, ya. Ali Sumarti, Johnny Irawan, Waalaikumsalam, Masinah, ya. Lepas tu Nur Hayati Syarif, Syahida, Mawar Merah ada, Fatimah Seman ada, Nur Halijah binti Samsudin, Syamsiati dah ada. Lepas tu Arbani Hairudin, Lina Jolina, macam Jolina Joli, Kak Syuk, Nur Aisyah Zakaria, Sazali Zalim, Medihah, ya. Madihah ni, Rosie William, Baring Supit ada. Terima kasih Kak Syuk dah sebut. Yatimat Syarif, David Lee. Wah, David Lee pun. Waalaikumsalam David. Ya, Fatimah Azma, Zahra Azizi, Mala Jamaluddin, Khasfi Kalisha. Like dan share guys. Muhammad Jamil Mat Kasa, ya. Lita dah sebut. Syam Isya, Daimah Jumaat, Intan Sumayah dah ada. Terima kasih. Dah share terus, ya. Puan Zainun dari Singapura pun dah mari, ya. Orang kamera Singapura. Nur Arida, Muhammad Ruzi, Umi, ya. Asparina Kak Cik dah sebut. Baring Supit dah sebut. Nadra Niazullah, ni pun dah lama tak perasan ni. Ada dah, ya. Khasfi Kalisha, Sulaiman Hussein. Kak Syuk kata dah sharing dah. Dan sharing. Terima kasih Fatin Najiha, ya. Lepas tu Siti Aziza, Siti Khadijah Anis pun dah share. Zaril Syahariza Desa. Ya, lepas tu Litawa dah share belum? Dah. Rosie William kata hadir. Arbani Hairudin, Intan Sumaya memang dah share kepada kawan-kawan dia. Idawati Ismail. Lepas tu Embun Sari, Ismailu Osman, style betul. Dila Syam, Arbani Hairudin dah sebut tadi. Ina Zalina, Ash Ahmad, tu dia. Syarifah Yasin, siapa lagi yang tak belum baca lagi? Babu Hasan dah ada. Bibani, terima kasih. Suhamni Rangga. Oh, disukur Radio Rangga ni. Rangga. Sazali, Syaya Latif, Kamal Fitri Ismail, ya. Zahra Makno, ya. Sekarang berapa orang? 158 orang masuk kelas dah. Tahniah. 142 share. Make it 200 guys. Cepat-cepat 200. Tambah sambung, ya. Bagaimana nak jadi
orang yang bermanfaat bahagian ke-11. Wow. This is the 11th time, 11 day kita berbincang isu yang sama. Banyak lagi poin tau. Nur Asia Wafa Nurul, tengok aja. Dia punya nama page dia, tengok aja tapi menurutnya ya. Okey, Marpuah Buhari, Cik Arman, Cik Rosna, Cik Ali, ya. Din 3K, ya. Lepas tu Alam Ahmad dah ada, Humaydi Ani ada, Mat Waji Semaun. Kau, waalaikumsalam. Dr. Narimah pun ada. Terima kasih Nari. Ya, ini kawan Tok Abah masa sejak bujang, ya. Kawan kelas, kawan sekolah, kawan kat universiti. Ekin Lee, Ani Malik, Khashfi Kalisha, Zainab Hassan, ya. Cik Puan Aminah, tu dia. Waalaikumsalam. Nur Aisyah, ya. Mami Yan, Amirah Muhammad Ali, Otai JJ. Kita pun Otai sama, Tok Abah pun Otai juga. Tok Abah Otai berbisa. Ya, badan satu-satu badan bisa, lutut bisa, lengan bisa. Cikgu Maya, terima kasih Cikgu. Kamal Fitri Ismail dan share. Terima kasih Kamal. 177 share dah. Make it 200 guys. Sikit lagi. Abdul Azim, Shikin Safi, Siti Fairuza. Ini macam geng Tok Abah Fazura. Ya, so Siti Fairuza. Ya, Tok Abah dengan Fatah Amir pun kawan, dengan Fazura pun kawan, ya. Fazlina, Ahyar Zaini, Jebon telah sebut tadi. Sulis Tiawati Sumarto. Ini kawan kita dari Indonesia ni, ya. Cikgu Maya tadi, okey. Siti Fatimah Saleh dan semua cikgu lah. Dan semalam kita meraihkan cikgu-cikgu dalam program Tok Abah, ya. Terima kasih banyak-banyak. Daripada pukul 10 sampai pukul 1.30. 3,5 jam sampai serak-serak Tok Abah, ya. Menjawab soalan-soalan yang banyak daripada para guru yang Tok Abah sangat kasih, ya. Sebab guru orang yang luar biasa kiriman Tuhan untuk memandaikan anak bangsa. Imahma, Cik Anish, Shiflex, Lexim. Ni jangan jumpa ni. Shiflex ni, ya. Shiflex. Oh, kau Shiflex Lexim. Waalaikumsalam Shiflex. Zari Sofia. Olin Kitchen dah mari dah. Nurul Atika Ahmad dah masuk. Tabung Korban pun dah masuk. Ayum Mastura. Ya, atau malam Tok Abah pergi ke Kenduri dan akikah Tauke Tabung Korban, ya. Norma Zainal Abidin, Marina Rina, Dila Harib, Dil, tu dia. Zainal Abdul Kadir. Dah 200 lebih dah dalam apa share, ya. Sania Amran, Haslina Chun, ya. Haizan Ilzaz, ya. Dan Norma Basar, Maimunah Cekna, Nur Adila, Asma Soaim dan yang lain, ya. Nur Maizura Darus. Baik, Tok Abah dah janji tadi kan 200 orang dalam dah share, maka Tok Abah kena sambung, ya, perbincangan kita. Dan hari ini jom jadi orang yang bermanfaat bahagian yang ke-11. Tok Abah ingat nak stop semalam, tapi hari ini sebab hari Ahad, Tok Abah pun agak sihat walaupun penat sangat semalam sampai petang, ya. Semalam jalan jam merata tempat Tok Abah pergi, ya. Tak sampai 15 km tapi 1 jam setengah. Nak pergi Kenduri, wedding anak Ajah Nur Jannah, ya. Di Hulu Langat. Cantik tempatnya, very nice, ya. Mudah-mudahan semua pengantin, ya, Nurul dan Bago, ya, sentiasa dirahmati Allah dan bahagia til jannah. Untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan ataupun walimah nikah semalam ataupun hari ini ataupun hari Jumaat, selamat pengantin baru, bahagia til jannah, dan tolong segera jadi orang baru. Jangan maintain perangai lama, orang lama masa bujang. InsyaAllah you be in good hands, ya. Sebab bila kita bernikah, maka separuh iman kita telah terbina. Itu maksud hadis tu. So teruskan bahagikan pasangan dan jadi yang terbaik, ya. Ingat, sibuk memberi khidmat, jangan sibuk nak minta khidmat. Bila awak pasangan suami isteri yang baru berumah tangga sibuk memberi khidmat, apa khidmat yang patut aku berikan? Bukan nak sibuk minta hak, tapi memberikan khidmat dan memberikan hak. You be happy guys, you will be very happy. Itu bukan cakap Tok Abah tu, sebenarnya cakap ulama-ulama yang Tok Abah pinjam, dan Tok Abah sangat setuju. Okey, Tok Abah semalam Tok Abah berhenti kat apa? Malam topik apa ni, poin yang terakhir untuk jadi orang bermanfaat ialah buang sifat-sifat mazmumah, ya. Jadi orang yang pemaaf, elak marah-marah, elak melakukan perkara-perkara yang menjengkelkan orang lain, membuat orang lain fed up, menyampah, ya, ataupun down, ya. So kerana kita ni dengan sedar tak sedar, cakap kita, tindakan kita, sharing kita, update status kita kat social media menyebabkan orang kecil hati, sakit hati, fed up, rasa tersindir, rasa terpinggir dan sebagainya.
So buang sifat-sifat mazmumah. That was yesterday. So hari ni Tok Abah sambung So bagaimana kita nak jadi orang yang lebih bermanfaat? Tak dapat tidak. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Tok Abah tak ingat ayat mana, tapi itu ayat Quran Sesungguhnya orang yang layak kau berikan tanggungjawab ialah orang yang kuat, qawi kuat. Kuat badan, kuat minda, kuat iman, kuat kasih sayang, kuat memaafkan, kuat. Kuat dari segi yang paling generik. Qawiyul amin. Amin tu apa? Amanah, jujur, berintegriti. So that is the point yang Tok Abah nak share pagi ni untuk jadi orang lebih bermanfaat. Guys, jom kita berdoa dan berusaha anda dan Tok Abah jadi orang lebih berintegriti. Dan semalam salah seorang cikgu bertanya pada Tok Abah, Tok Abah, macam mana kita nak tahu kita ikhlas dalam melakukan, mengajar, mendidik anak bangsa ni? Macam mana kita tahu kita ikhlas? Termenung juga Tok Abah, kita bukan ustaz. Dan ustaz Tok Abah pesan kat Tok Abah, ikhlas itu ibarat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Maksudnya apa? Tak nampak. Kita tak nampak ikhlas itu, cuma Allah yang tahu. Dan barang siapa kata, saya ikhlas ni, saya mengajar ikhlas, saya buat kerja ikhlas, maka guru Tok Abah kata, besar kemungkinan kita tak ikhlas. Sebab bila kita perasan kita ikhlas, kita tak ikhlas. Sebab ikhlas itu cuma Allah yang menilai. Cuma Allah yang tahu. Sebab itu dalam detik hati kita. Nobody knows except God. Allah saja yang tahu. Jadi pertama-tamanya, kita kena niatkan untuk ikhlas, berdoa untuk ikhlas. Dan orang yang buat kerja ikhlas, dia tak minta dipuji. Anda bagaimana? Tok Abah macam mana? Tok Abah bila buat apa-apa, nak tak? Kenapa aku tak disebut nama aku? Kenapa aku tak dipuji? Aku banyak buat jasa, tak langsung tak orang sebut pun. Bila kita berdetik dalam hati kita untuk minta di-appreciate, minta dipuji, ada unsur-unsur tidak ikhlas. Siapa kata? Itu guru Tok Abah. Asatizah yang mengajar Tok Abah. Salah satu ciri orang yang ikhlas, dia tidak minta dipuji. Malah, ni seorang guru pesan, malah orang yang ikhlas, dia malu orang tahu kebaikan yang dilakukan. Dia sedekah, dia menderma, katalah RM1,000. Dia tak nak orang tahu. Tok Abah pernah jadi pengurusi surau. Anda nak buat projek gini. Tak cukup berapa? Tak banyak lah. Untuk orang yang kaya tak banyak. Tak cukup RM30,000. Tak cukup RM30,000, bukan rupiah guys. RM30,000. Lepas tu bercakaplah dengan orang hebat ni. Berapa tak cukup? RM30,000. Okey, tutup. Tutup akaun dah, tutup kutipan. Saya top up. Dia top up RM30,000. So please, dengan satu syarat. Dia bagi syarat kat Tok Abah. Jangan sebut nama saya, jangan sebut apa-apa tentang sumbangan saya. Dia tak nak orang tahu. Tok Abah kena tahu lah, sebab dia nak bagi dana tu RM30,000 kepada Tok Abah untuk mencukupkan keperluan nak melengkapkan surau. Agak-agak ikhlas tak dia? Agak-agak lah. Kita tak tahu. Allah je tahu. Mungkin ada harapan besar ikhlas sebab dia tak nak orang tahu. Dan dia suruh Tok Abah berjanji, jangan hebahkan. Dan Tok Abah pun hebahkanlah kat dalam kepada khaliat. Dan kita dah cukup, tabung telah tutup, tabung lain akan dibuka, tapi tabung untuk pembangunan surau telah tutup sebab cukup. Semalam ada seorang hamba Allah yang tak mahu namanya disebut. Jadi kawan tak, siapa? Orang kan biasa, bukanlah busybody, concern, caring, nak tahu kan. RM30,000 kau. Tapi dia tak nak orang tahu. Wow, itu bukan kali pertama dia buat. Bukan kali pertama. Ini orang yang contoh ikhlas lah. Sebab anda bertanya tadi, ada orang bertanya semalam, Tok Abah, seorang guru bertanya, macam mana kita nak tahu kita ikhlas? Satu, kita buat semata-mata kerana Allah. Kedua, kita tak minta puji-pujian ataupun penghormatan. Ketiga, kita malu orang tahu kebaikan kita. Keempat, bukan kita malu saja, kita sengaja sorok-sorok. Sorok-sorok buat baik tu supaya orang tak nampak. Dia sorok-sorok. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Tangan kanan bagi sedekah, dia tak nak tangan kiri pun tahu. Itu tamsil, itu ibrah ataupun metafora daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Tangan kiri itu Hermantino punya lagu kita geng-geng Jawa, jadi lagu Hermantino tu ingat sebagai contoh Alright. So bukannya asobiah tapi yang itu teringat orang tua kan, lagu-lagu lama yang diingat, lagu baru tak tahu. Okey. So poin nombor yang baru Tok Abah sebut ni ialah bagaimana nak jadi manusia yang lebih bermanfaat. Jom kita tinggalkan ikhlas, amanah, berintegriti. Dan kata seorang guru Tok Abah, dia ni orang putih lah dia kata ni
Allahumma selamat. Sama nama dia? Dia ni seorang billionaire. Ya, Warren Bennis. Bukan Warren Bennis. Bukan Warren Bennis ya. Dia ni orang yang Allahumma selamat. Tiba-tiba lupa nama dia ya. Dia ni orang yang sangat kaya raya, seorang usahawan yang sangat berjaya, billionaire, dan dia pesan. Bukan Warren Bennis. Warren Buffett. Warren Bennis. Warren Buffett. Mana boleh lupa Buffett? Oh, dah lama tak ada berbuffet. Patut tu abang lupa. Warren Buffett. You boleh Google ya. Boleh Google lepas ni. Tabayun. Jangan tibai. Jangan tibayun. Tabayun. Kata Warren Buffett. Kalau nak memilih pemimpin, nak milih pekerja, nak cek diri awak baik tak baik. Pertama, awak kena sihat dan bertenaga. Yang kedua, fizikal kena sihat. Kedua, kita kena ada cerdas pintar. Ada intellectuality untuk buat kerja dengan hebat. Nak jadi pemimpin kena ada intellectual. Kena bijak lah. Ya. Yang ketiga, wajib ada integriti, dia kata. Wajib ada integriti ataupun amanah ikhlas. Dan apa kata Warren Buffett tadi? Kalau tak ada sifat nombor 3, semua sifat-sifat baik yang lain semua kosong, tak ada faedah. Awak rajin, awak hebat, awak pandai, awak bertenaga, awak handsome, awak very caring, awak pemurah, tapi tak ada integriti, semuanya kosong. Dahsyat ya. Dan memanglah apapun tindak tanduk kita kalau tanpa ikhlas, kosong. Itu dia. Tok Abah tadi excited jumpa you all pagi-pagi pukul 6.50 start. Tok Abah lupa yang program kita dibawakan oleh webinar yang akan kita kendalikan pada 24 hari bulan 5. 24 oleh inilah webinar ya yang kita kita akan kendalikan. Apa nama webinar tu? Apa isunya? Menjadi supervisor as the problem solver. Supervisor as the problem solver. Ni Tok Abah nak meraihkan para supervisor sebab ramai bos yang tanya Tok Abah, ramai CEO, ramai HRD manager tanya Tok Abah. We have so many supervisors in our company, in our jabatan, tapi mereka kurang menyerlah. Dan Tok Abah ingat masa Tok Abah belajar psikologi dulu tentang Peters Principle. Peters Principle mengatakan ramai pekerja yang hebat, ya, bila dinaikkan pangkat menjadi pemimpin, ketua, supervisor, penyelia, mereka gagal menjalankan tugas dengan sempurna sebab dia promoted to a level of incompetency. Tu dia. Ya, okey. So, Tok Abah ada sedikit emergency ya. Tu saya kalau mereka yang terpaksa beredat boleh beredat, tapi Tok Abah nak minta maaf, Tok Abah kena apa ni selesaikan masalah sebentar dalam masa 2 minit ya. Kalau yang terpaksa beredat, Tok Abah faham ya. Don't worry, kita tak kecil hati. Tapi untuk mereka yang sanggup, boleh buat air ke, sedekah subuh ke. Ya, masa subuh dah tak habis. Tapi masih okey lah insyaAllah ya. Buat apa yang patut. Tok Abah nak pergi, nak selesaikan satu isu yang sangat emergency.
Ha, ada 2 minit tak? Tak sampai kan? Ya. So, sempatlah apa ni bawa air tadi ya. Minta ampun, minta maaf ya. So, 172 orang masih ke dalam kelas. 386 share ya. Terima kasih. Cik Rusli baru masuk, Sarah Ismail, Umi Zainab, ya, Zara, ya, Miliana Ana dah masuk, Manisha Ingkur, oh lama tak nampak Manisha Ingkur, ya. Lepas tu Rosie William dah sebut tadi, Hashim Painiut, bayangan geng-geng Panut ni, Hashim Painiut ni. Ni mungkin geng-geng Jawa juga ni ya. Lepas tu Zuwainah Bacuk, tu dia. Ni orang Bacuk ni tak tahu kadang orang Johor ataupun orang apa nama orang Terengganu. Tak, itu Kelantan Bacuk ya. Maziah Ali Bacuk Kelantan. Madihi Dihi, terima kasih. Zainab Hassan, terima kasih. Ya, Wan Lara, tu dia. Okey, dan sahabat-sahabat yang lain. Baik, Nurlillah binti Bujang. Baik, so Tok Abah sambung ya. So, apa nama sesi kita hari ni bercerita tentang bahagian ke-11 ya. Bagaimana nak jadi orang yang bermanfaat dengan meningkatkan integriti. Inna khaira. Tok Abah tak ingat ayat apa? Surah mana? Inna khaira. Oh, tak ingat lah. Sebab tak ingat. Sebenarnya tak apa ingat ya. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang layak kau berikan kerja, tanggungjawab atau tugasan ialah orang yang qawi, yang gagah. Physical, mental, psychological, keimanan, kesopanan, adab, gagah dia punya integriti. Dan juga amin, qawiyul amin, amin, amanah, ikhlas, jujur, berintegriti. Dan tanpa sifat ketiga, kata Warren Buffett, tanpa sifat integriti, sifat-sifat positif yang lain jadi kosong. Awak rajin tapi tak ikhlas. Ada manfaat tak? Kosong. Awak suka bersedekah tapi tak ikhlas, menunjuk. Ada faedah tak? Kosong. Awak apa nama memang suka membantu, memang peramah, memang pengasih penyayang tapi tak ikhlas. Semua fasad ataupun berkurang fasad. Fasadnya bukan fasad. Fasad tu mungkin dari situ juga perkataan fasadnya. Fasad ni perbuatan yang apa nama sia-sianya, fasad atau perbuatan tak elok. Tapi fasad dalam bahasa Inggeris mean kita berpura-pura lah. Ya, ada macam satu topeng lah, topeng ya. Topeng menunjukkan yang hakikat sebenar. Bukan topeng Badi Amok. Tak apa pun kenal Badi Amok. Orang lama, rocker lama kita kenal lah. Okay. So, ya, program kita kali ini diwakilkan oleh webinar Tok Abah pada 24 bulan 5 iaitu Supervisor as a Problem Solver. Dan malam tadi Tok Abah pergi balik ke nota tu untuk tengok perkemasan sebab Tok Abah dah siapkan nota 3 minggu lepas. Dan ramai dah mendaftar. Dah berpuluh orang dah mendaftar dah. Itu yang Tok Abah excited. Walaupun dalam musim raya Syawal dah ramai orang mendaftar. Dan tolong bos-bos hantar you punya supervisor, penyelia, leaders, ya, kerani kanan, penyelia, new executive, minta izin daripada bos anda untuk attend Tok Abah punya webinar. Tok Abah akan share 170 tip. Malam tadi Tok Abah mencari mutiara kata tentang kepimpinan Tok Abah dapat luar biasa. Ya, nanti Tok Abah share contoh ya. Contoh yang Tok Abah dapat malam tadi, mari kita tengok ya. Apa yang Tok Abah dapat malam tadi yang Tok Abah rasa excited dan rasa teruja ya. Tentang supervisor as a problem solver malam tadi ya sampai pukul 1. Ya, padahal semalam Tok Abah cukup penat tapi tiba-tiba dapat ilham ya, dan dapat pula rehat. Cucu pun dah tidur. Cucu dah tidur, Tok Mak pun dah tidur. So Tok Abah akan bincangkan kepada mula-mula ialah anjakan paradigma untuk jadi seorang pemimpin, seorang manusia, anjakan paradigma tentang kehidupan dan kerjaya. Lepas tu Tok Abah akan bincang topik nombor 2, kesilapan lazim penyelia. Ada berapa kesilapan yang Tok Abah dah kumpulkan? Kesilapan biasa yang dilakukan oleh penyelia 30 kesilapan. 31 ya. Lepas tu topik nombor 3, mutiara kata tentang penyeliaan dan kepemimpinan. Ni yang Tok Abah dapat malam tadi Tok Abah excited, seronok. Tok Abah tak akan tidur sebelum dapat ilmu baru. So malam tadi Tok Abah dapat apa? Seorang pemimpin, ni kata Lao Tzu ialah seorang pendeta cendekiawan daripada negeri China ya. Seorang pemimpin adalah yang terbaik ketika staf tidak perasan dia ada. Penyelia yang baik, staf yang baik, supervisor yang baik, orang lain tak perasan pun dia wujud. Jangan pula tetap, mana boleh tak perasan.
Penyelia nanti dulu, jangan tibai, tabayun. Ketika tugasnya selesai dan objektif tercapai, apa kata pekerja ni? Aku buat ni semua ya, bukan sebab bos, bukan sebab supervisor, tapi sebab aku rasa aku bertanggungjawab. Jadi seorang pemimpin ataupun seorang penyelia yang hebat, ya, dia tidak menyebabkan orang, supervisor datang. Buat kerja. Supervisor datang. Tak. Itu supervisor yang tidak berkesan. Seorang supervisor yang hebat adalah ketika staff tak perasan pun dia ada. Tapi walaupun staff tak perasan dia ada, apa yang staff buat? Staff akan buat tugasan dengan terbaik hingga selesai. Objektif tercapai dan mereka akan berkata, ya, aku buat ni sebab aku yang nak buat. Bukan sebab, kenapa kau buat kerja ni? Bos suruh. Kenapa kau buat ni? Supervisor suruh. Kenapa kau buat? Supervisor aku suruh, tak dengar ke? Itu bukan supervisor yang hebat. Itu macam tukul dengan pemaku. Itu kata Lauzer ya. Dan Tok Abah suka. Tok Abah suka dengan kata-kata ni. That means seorang supervisor yang hebat, ya, orang taat, orang buat kerja bukan sebab takut kat dia, tapi sebab dia telah dapat mendidik, telah dapat mengasuh, telah dapat menginspirasi staf bawah jagaannya untuk bertindak dari hatinya. Sebab Tok Abah sebut banyak kali kan, apa yang anak Tok Abah pesankan Tok Abah, kalau kita buat kerja sebab arahan, sebab KPI, sebab peraturan, sebab job spec, kita akan jadi pekerja yang mahir. Tapi kalau kita buat kerja untuk dapat kepuasan hati, aku buat kerja sebab aku kena bertanggungjawab, ini tugas aku nak cari rezeki yang halal. Kalau kita bekerja sebab datang daripada dalam diri kita untuk dapat kepuasan hati, kita akan jadi legenda. Kita akan jadi legend. Bukan jadi pekerja yang baik, jadi legend. Legend mean atas daripada pekerja baik lah. Come on. Ini yang Tok Abah akan share ya. Antara lain kata-kata mutiara untuk jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Ini contoh malam tadi punya hasil. Patut Tok Abah sebut Warren Bennis tadi. Sebab malam tadi Tok Abah berjumpa kata-kata mutiara daripada Warren Bennis. Yang Tok Abah sebut tadi, Warren Buffett. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menterjemahkan visi menjadi realiti. Matlamat ataupun impian menjadi realiti. Itu pemimpin. Pemimpin ialah orang yang tentu berjaya menterjemah atau merealisasikan impian, vision jadi realiti. Visi jadi realiti. Itu pemimpin. Bukan cakap aja. Ya, okey. Dan Tok Abah suka apa kata Jack Welch dalam konteks kepemimpinan, ya. Sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, ya, sebelum kamu jadi pemimpin, kejayaan kamu ialah bila kamu dapat bangunkan diri kamu. Bila kita jadi seorang pekerja, bukan jadi pemimpin, jadi pekerja biasa, kejayaan ialah bila kita dapat bangunkan diri kita menjadi pekerja yang terbaik. Itu kata Jack Welch. Tetapi ketika kamu jadi pemimpin, kejayaan yang sebenarnya ialah bila kamu mampu membangunkan orang lain. Wow. Ini Tok Abah biasa cakap. Ya. Orang yang hebat, pemimpin yang hebat, pemimpin yang banyak membuat mendapat follower yang setia kepada dia. Tetapi pemimpin yang luar biasa hebat, bukan hebat, luar biasa hebat, extraordinary, par excellence, ya. Pemimpin yang luar biasa, dia akan membangunkan pemimpin yang lain. Pemimpin yang hebat, dia akan mendapat ramai followers, ramai orang yang kagum, hormat, muliakan dia, dan patuh kat dia lah. Itu pemimpin hebat. Tapi pemimpin yang luar biasa hebat, dia membangunkan pemimpin lain. Ya, kalau nak syarikat awak maju, ya, jabatan awak maju, latih pekerja, maka awak punya syarikat akan jadi maju. Awak punya jabatan ataupun kementerian akan jadi hebat. Ya, kalau kamu nak kelangsungan organisasi, latih pekerja. Tetapi kalau nak membuat satu perubahan yang transformasi yang luar biasa, bukannya sekadar hebat, transformasi yang luar biasa kepada organisasi anda, pimpinlah, latihlah pemimpin. Kalau nak jadi organisasi yang bagus, yang maju, latihlah pekerja. Ya, bentuk pekerja, train the pekerja. Tetapi kalau nak jadikan organisasi awak quantum leap, loncatkan sarjana yang luar biasa sampai buat sejarah, pimpin dan latihlah pemimpin.
Confuse ke tak confuse? Tak confuse lah kan? Nak organisasi maju, latihlah pekerja. Nak organisasi berlipat ganda dia punya kemajuannya, quantum leap, lonjakan sarjana kepada pembangunan, maka latihlah para pemimpin. Ya, kalau nak maju, latih pekerja. Kalau nak luar biasa maju, latih pemimpin. In short begitulah. Itu kata siapa? Kata Jack Welch. Tok Abah setuju tak? Setuju. Tok Abah setuju. Itu kerja Tok Abah kan. Dalam bidang psikologi, psikologi organisasi, memang itulah kerja Tok Abah. Apa kata John Maxwell tentang supervisor ni, pemimpin ni? Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan untuk kemajuan organisasi, untuk memajukan diri. Dia tahu jalan. Lepas tu, dia melalui jalan itu. Artinya dia buat. Dia buat. Ya, dan kemudian dia tunjukkan jalan kepada yang lain untuk berjalan di situ. Pemimpin yang hebat, supervisor yang hebat, dia tahu jalan untuk kejayaan. Dia melalui jalan itu, artinya dia lakukan. And then, dia pimpin orang lain pula ikut jalan yang kemajuan itu. Itulah pemimpin. Itu yang Tok Abah dapat malam tadi. Pukul berapa? Pukul 1 pagi. So Tok Abah akan share, ya, kata tu berpuluh-puluh kata-kata mutiara, dan Tok Abah akan share dalam program yang sama. Apakah X factor seorang penyelia? Apakah sifat-sifat ataupun golden traits in an excellent supervisor? Mengenal X factor penyelia ada 17 yang Tok Abah jumpa. Lepas tu bagaimana transform diri kita jadi orang baru yang lebih hebat, jadi orang baru. Kenapa kita ada masalah sekarang? Sebab kita yang lama, hati yang lama, amalan yang lama, fikiran yang lama, tindak tanduk yang lama, ibadah yang lama, ya, doa yang lama. Tapi untuk selesaikan semua masalah, jadi orang baru. Bila kita jadi orang baru, semua masalah kita akan selesai satu persatu. Itu prinsip bagaimana jadi orang baru. Itulah transformasi diri 360. Lepas tu Tok Abah akan kongsi langkah bijak penyelia terbilang ada berapa langkah. Ada berapa langkah penyelia terbilang yang Tok Abah akan kongsi. Ya, ada 25. Lepas tu petua menginspirasi pekerja lain. Bagaimana nak memotivasikan pekerja-pekerja. Tok Abah ada 30 tips, ya. 31 tips. Lepas tu tip menegur staf dengan berhikmah. Bagaimana nak tegur pekerja yang ada cabaran, ada masalah. Tok Abah ada berapa tip? Ada 17. Lepas tu amalan untuk satukan kaki tangan di tempat kerja. Nak satukan sebab Allah tak pandang kumpulan tak satu hati. Tok Abah ada berapa? Ada 13 tip. Lepas tu ada doa. So total tips yang Tok Abah akan kongsi adalah 170 tips untuk menjadi penyelia supervisor yang berwibawa, yang berkaliber dan dapat selesaikan banyak masalah. So bos-bos hantarlah supervisor anda. Supervisor minta izin. Ingat janji temu kita 24 Mei. Tok Abah excited sangat. Ya, pukul 10 pagi sampai 1 lah, ya, 3 jam. Ya, kurang lebih begitulah. Sonok, ya. So itu apa nama kita punya penaja, ya. So like dan share guys. Bagus 193. Ingat dah 300 orang dalam kelas. Tadi terbantu Tok Abah terehat 1 minit setengah tadi. Ada yang terpaksa keluar, ya. Jamal Mahmud, terima kasih. Maria Ismail, Muhammad Faizul, ya. Lepas tu Jamal Mahmudi, ya. Hisham Syam, ya. Anis Said, Narima Ismail. Ya. Okey. Beliau Dr. Narima, pemimpin boleh merealisasikan mimpi jadi realiti, ya. Itu sebabnya Tok Abah suka dengan lagu Datuk Jamal. Malam mencari mimpi, siang mencari erti. Itu pun sifat pemimpin yang luar biasa. Malam mencari mimpi, cari ilham, cari inspirasi, cari visi. Malam mencari mimpi, siang mencari erti. Kita realisasikan mimpi yang kita bentuk waktu malam itu tamsil. Bukannya mimpi-mimpi lah. Aimuni Fazil ada, ya, apa nama, Muhammad Faizul ada. Ya. So kata Rozi, ya, dia kata dia kena jaga pekerja. Yes, ya. So jom untuk mereka yang jadi supervisor, you are a leader, middle level leader, come to Tok Abah punya webinar pada 24 bulan 5. Tok Abah memang meraihkan anda, menyantuni anda. Come please, ya. Ini atas permintaan ramai. CEO minta. So Tok Abah pun buatlah. Dah ramai mendaftar. So kita ada 10, bukan lama pun, 10 hari lagi. Hari ni dah 15. Program kita 24. 9 hari lagi. Ya Allah, tak lama pun. Ingat, lama lagi. 9 hari lagi, ya. Okey. Sambung.
Tadi integriti. Oh ya, of course lah, program kita selalu dibawa oleh Tabung Korban. Ya, semalam pun Tok Bah pergi ke bos Tabung Korban, Cik Mat ya, Muhammad Subhi. Ada anak saudara dia punya majlis apa nama kenduri dan akikah keselamatan. Dapat nama Biras dia dapat cucu pertama. Biras dia dapat cucu pertama. Excited cucu. Ya Allah, cucu lelaki salah ya. Alhamdulillah. Tok Bah makan, ya Allah sedap ya, dia punya makanan. Tok Bah walaupun datang among the last lah ya, dapat rendang, dapat apa makan babat di perut, sedap dengan rebung, Masya Allah, sedap luar biasa. Memang tak nampak orang kalau lalu belakang, tak nampak, lalu belakang mana nampak ya. Okay, so apa nama, dan of course lah ya, kita buat apa pun nilai ta'ala ya. Okay, terus apakah lagi kaedah untuk jadi orang yang lebih bermanfaat? Berkaitan dengan integriti, Tok Bah jumpa satu buku ya, jumpa kat internet dan sebagainya. Dia kata untuk jadi orang bermanfaat, elak berdrama lah. Cucu Tok Bah cucu Tok Bah kalau tak dapat dia terus menangis, air mata tak keluar, menangis, bagi je apa yang dia nak, terus ketawa, dia terus ketawa. Itu agak-agak real ke tak real? Itu namanya drama Korea. Tak, drama Korea ke drama Hindustan, tak tahulah ya. So maksud Tok Bah ialah tadi cerita tentang cucu. Untuk jadi orang bermanfaat, elak berpura-pura, elak berlakon. Elak berpura-pura, elak berlakon. You can act one. Dan semalam di majlis kenduri kahwin, Tok Bah jumpa ramai pelakon lah. Tak payah sebutlah nama mereka ya, Tok Bah tak ingat nama mereka, tapi Tok Bah suka lakonan mereka. Jumpa daripada Zeal Production punya geng. Yang malam tadi ada drama yang diulang, Ayahanda, lakonan Fauziah Mat Daud dengan apa nama Jalil Hamid, dan Fikri dan ramailah pelakon yang luar biasa ya. So Tok Bah sangat teruja lah ya. Itu jumpa dengan taukir kepada Zeal Production semalam kat wedding, berkenalan-kenalan. Dan mereka sibuk ambil gambar dengan Tok Bah. Sebab Tok Bah kan artis otai. So mereka sibuk. Mereka artis sibuk ambil gambar dengan artis otai yang berbisa. Sangat berbisa satu badan. Satu badan bisa-bisa. Seronok juga ya jumpa kawan-kawan lama. Tapi kita ikut SOP. Ya. Di apa nama tempat semalam tu? Pinggir Rimba Villa. Ya. Pinggir Rimba Villa. Ya. Sangat cantik tempat tu ya. Takut silap sebut nama-nama tempat tu ya. Tok Bah ada kad dia, tapi kad tu ada kat dalam bilik. Ya. Alright. So tanya ya kepada Puan Dip dan suami yang mendirikan tempat yang sangat cantik, yang sangat bagus untuk buat event, wedding dan sebagainya. Garden wedding superb. Ya, ada batu besar, ada air, ada hutan keliling. Beautiful place. Very beautiful place dan sangat selesa untuk majlis perkahwinan ya di Hulu Langat. Ya, tapi nak pergi semalam lah sebab jam ya. Semalam ni orang raya, musim raya, ya Allah, semalam satu negara, satu Lembah Kelang jam. Bukan kat situ jam. Satu tempat. Okey. Elak berpura-pura. Tip untuk jadi manusia yang jangan berlakon lah. Bila nak jadi orang yang bermanfaat, jangan berlakon, jangan berpura-pura. Ya. So elak berpura-pura, jadi kita akan juga mempamerkan yang sebenarnya. Tapi untuk orang yang berpengalaman, orang tua macam Tok Bah, kalau awak berpura-pura, kita boleh dapat tangkap tau ya, sebab kita baca gerak batin kita akan menyatakan orang ni berpura-pura biasanya lah ya. Dan kita tahu sama ada awak jujur ataupun sebaliknya ya. Kita tahu awak seronok ataupun sebaliknya. Kita dapat baca air muka, kita dapat baca bahasa badan, body language, kita dapat baca dia punya aura karisma. Orang tua lah ya, yang ada pengalaman banyak, dia dapat tangkap semua ni. So elak berpura-pura ya, elak berpura-pura untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Nombor sebenarnya dalam catatan Tok Bah tip nombor 49 sebenarnya ya. Nombor 50. Ya, so semalam seorang cikgu bertanya, cikgu ni lahir bulan 11. Ikut kajian Tok Bah, orang yang lahir bulan 11 ni otaknya sangat pintar, semua orang pandai. Tapi orang bulan 11 ni dia suka berfikir di luar kotak. Itu yang Tok Bah kaji anak Tok Bah yang bungsu lahir 6 November. So Tok Bah kajilah sejak 30 tahun yang lalu.
ya, lebih daripada 30 tahun, apakah sifat-sifat orang yang lahir bulan 11? Tok Abah kaji dan kaji dan kaji dan baca dan kaji dan kaji dan tengok dan siasat. So, hampir semua orang lahir bulan 11, dia punya cara pemikirannya di luar kota. Dia tak fikir macam orang biasa. Keduanya dia banyak ekstra berfikir, justru ekstra stres, ekstra risau. Lepas tu, dia fikir pula cara tahap tinggi. Jadi tu sebabnya Tok Abah selalu pesan pada orang yang lahir bulan 11 ni, simplify your thoughts. Ya, fikir bodoh-bodoh sikit, bukan jadi bodoh. Tok Abah selalu bagi contoh, saya nak makan mi apa? Alah, mi bodoh sudahlah. Mi bodoh tu bodoh ke? Tak, maksudnya simple. Simple. Alah, mi bodoh, ya. Buat rojak bodoh je. Ya. Alah, ini projek bodoh-bodoh je. Bukan projek bodoh, tapi projek yang simple, bodoh-bodoh saja. Itu kena faham, ya. Jangan pula dia kata, oh, dia suruh kita membodohkan diri. Tak. Itu yang prinsip yang Tok Abah nak share hari ni, pagi ni, berkaitan dengan jadi orang bermanfaat, ialah yang Tok Abah pernah sebut 2-3 kali, fikir macam pendeta, ya, tapi sampaikan secara yang difahami rakyat jelata. You think like a scholar, but you talk in a manner that everybody, any lay person can understand. Berfikir macam pendeta dan sampaikan dalam konteks, dalam cara yang difahami oleh rakyat jelata. Orang biasa pun boleh faham. Kalau orang biasa boleh faham, agak-agak orang yang pandai-pandai boleh faham tak? Profesor-profesor boleh faham tak? Kalau orang biasa pun macam Tok Abah ni orang kampung kan, Tok Abah orang kampung, ya. Orang biasa pun boleh faham, takkanlah orang yang luar biasa tak faham. Gitu. Kalau kanak-kanak boleh faham, orang dewasa boleh faham tak? InsyaAllah. No guarantee. InsyaAllah. Begitulah. Jadi seorang yang ingin memberi manfaat pada dunia, fikir macam pendeta, tapi bertindak macam dalam konteks yang difahami rakyat jelata. Any lay and sundry, everybody can understand what you mean. Bila you can simplify your thoughts, itu yang Tok Abah cuba nak buat diri Tok Abah. Cuba tak fikir macam pendeta, bukan pendeta pun, fikir macam orang pandai-pandai. Ya, lepas tu sampaikan dalam bentuk yang paling simple agar orang faham, dapat hayati, dapat diamalkan, dan yang paling penting dapat disampaikan kepada orang lain. Gitu, ya. Sebab yang akan tolong kita di kubur nanti ialah doa anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan, yang diamalkan oleh orang yang hidup. Disampaikan penting, tapi diamalkan lebih penting. Jadi kalau orang amalkan ilmu yang kita sampaikan ke arah makruf, kebaikan, maka kita akan dapat pencen kubur, dapatlah imbuhan dari Tuhan, dapat pahala kering lah. Bukan dosa kering, pahala kering. Pahala sebab orang lain buat baik, kita dapat pahala sebab kita pencetus perubahan ke arah kebaikan. Sebab kita kongsi ilmu, kita sampaikan ilmu kepada dia, dia amalkan ilmu kita, kita dapat. Kalau dosa kering min, dosa sebab, bukan sebab kita yang buat dosa, orang lain buat dosa sebab kita punca dosa itu. Mak bapak tak pesan anak solat, ya, tak merotan anak sampai solat, tak didik anak untuk solat, dan anak tak solat masa mak bapak dalam kubur, mak bapak akan kena. Mak bapak akan kena. Kenapa? Fikirlah, tabayun lah. Ya, akan bertanggungjawab lah. Ya, sebab dia kurang didik, kurang nasihat, kurang doa, kurang penerotan, ya. Sebab